Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatan wa salaman ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih izinkan kita untuk berada di sini untuk tunaikan satu tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadah kita dan Allah Subhanahu wa taala makbulkan permintaan kita dalam qunut nazilah yang akan kita baca insya-Allah mungkin sepanjang konflik ini berlangsung. Dan jangan diperkecilkan kuasa doa yang kadang-kadang kita rasa mungkin dia sekadar suatu doa, sedangkan Nabi SAW sendiri menyebut ad-du'a silahul mu'min. Doa itu merupakan senjata orang-orang yang beriman. Maka walaupun mungkin kita tak mengangkat senjata, mungkin kita tak memberi yang sepatutnya, tapi sekurang-kurangnya dengan doa kita kadang-kadang adalah faktor untuk Allah Subhanahu wa taala angkat kesengsaraan mereka. Baik, kita masih lagi berbicara berkaitan dengan seni interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam pertemuan-pertemuan yang lepas kita berbicara bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melayani cucu-cucu baginda. Saya dah memperkenalkan barisan cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang baginda laksanakan pada awal kelahiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan tahnik, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan aqiqah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukur rambut mereka dan memberikan bayaran perak kepada orang-orang miskin daripada berat rambut cucu-cucunya. Dan Nabi SAW memilih nama-nama yang baik untuk cucu-cucu baginda. Baik, seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah ke atuk-atuk, nenek-nenek. Okey, baik, dalam banyak riwayat menyebut bahawasanya layanan Nabi SAW terhadap cucu-cucu baginda sangat-sangat hebat. Terutamanya anak-anak kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib dan juga Sayyidatina Fatimah, iaitu Al-Hasan dan juga Al-Husin. Sampai Nabi SAW menyayangi mereka persis anak Nabi SAW sendiri. Dan ada riwayat menyebut ada di antara cucu-cucu baginda SAW ini kencing atas riba Nabi SAW, tapi Nabi SAW tak marah. Ada satu riwayat pada Lubabah binti Al-Harith, kata dia, kana Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabala alaih. Satu ketika dia kata Lubabah binti Al-Harith, dia kata Al-Hasan bin Ali pada ketika itu dipangku oleh Nabi SAW atas riba Nabi SAW. Tiba-tiba kencinglah cucu Nabi SAW ini. Maka Lubabah pada ketika ini dia kata pada Nabi, ilbas thawban wa a'tini izaraka hatta aghsilhu. Dia kata pada Nabi SAW, dia kata tukarlah pakaian yang lain, sebablah dah kena kencing cucu kan. Dia kata ilbas thawban wa a'tini izarak, dan tolong bagi kain yang tadi kena air kencing ni, hatta aghsilhu, supaya aku dapat basuh dia. Maka Nabi SAW mengajar kita satu prinsip dalam ilmu fiqh. Apa dia? Nabi kata, innama yaghsilu min bulil untha wa yandihu min bulil zakari. Nabi SAW kata, kalaulah air kencing itu daripada bayi ataupun kanak-kanak perempuan, maka Nabi kata itu sahaja yang perlu dibasuh. Kalaulah air kencing daripada seorang bayi ataupun kanak-kanak lelaki, maka hanya perlu dipercikkan dengan air sahaja. Kita pun tahu bab ini dalam bab najis mukhaffafah, bagi kanak-kanak lelaki yang berumur kurang dari 2 tahun, kalau makanannya hanyalah susu ibunya sahaja, andai dia kencing tidak perlu dibasuh,
cukup sekadar direnjiskan air dan kita bersihkan sehingga hilang bau, warna dan juga rasa. Maka dalam keadaan ini tuan-tuan, inilah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis ini kadang-kadang orang letak di bab fiqh, ianya menandakan bagaimana kasih sayang seorang datuk kepada cucu. Kita ni kadang-kadang cucu datang dekat pun suruh pergi jauh. Serabut aku pergi jauh sikit main sana. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucunya kencing atas riba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak marah. Bahkan Nabi mengajar pula kepada orang lain suatu ilmu yang kadang-kadang ada orang yang perlu tahu. Baik, ada juga riwayat yang lain daripada Abu As-Samah. Kata dia, satu ketika bila mana dia kata aku nak khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Aku pernah khidmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka satu ketika dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nak mandi. Maka diminta Abu Samhah ni pergi berpaling untuk Nabi tukar pakaian dan dia mandilah. Maka ketika itu dia kata apa? Dia pun berpaling ke belakang, tiba-tiba cucu Nabi Al-Husain dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bermanja dengan dia sambil mandi. Tiba-tiba Sayyidina Husain ni kencing atas dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam keadaan ini maka kata Abu Samhah, aku pun nak ambil lah Al-Husain ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk dia tolong basuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi menyebut yaghsilu min bulil jariyah wa yarushu min bulil ghulam. Nabi kata kalau air kencing kanak-kanak perempuan sahaja yang perlu dibasuh, sedangkan anak kecil gulam, iaitu anak-anak lelaki kecil, hanya perlu disimbah ataupun kita sprinkle air sahaja. Dan daripada riwayat Abi Laila, kata dia satu ketika di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Nabi waktu tu sedang pangku cucu dia, sama ada Hasan ataupun Husain, dia pun lupa. Dan waktu tu dia kencing atas dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat bila tengok cucu Nabi kencing atas Nabi, mestilah mereka rasa terkejut dan mesti mereka nak ambil budak tu. Nabi kata apa? Da'u ibni, tinggalkan, maknanya jangan kacau budak ni. Dan Nabi SAW kata biarkan dia sampailah dia ni habis kencing. Kemudian disebut bahawasanya sahabat-sahabat Nabi SAW minta supaya bawakan air untuk Nabi hanya renjiskan air kepada batang tubuh Nabi SAW. Tengok, Nabi melayani cucu dia dengan baik. Betul, budak satu dia budak. Kita ni kadang-kadang terlalu tegas dengan budak, sedangkan kita pun tahu budak, nama pun budak, akal pun pendek. Saya tak kisah sangat kalau budak bising masjid. Yang saya marah orang tua bising dalam masjid. Kan, budak bising dalam masjid normal, tapi kalau orang tua bising dalam masjid, itu yang abnormal. So bila dengan budak ni kadang-kadang begitulah keadaan. Dan tengok Nabi SAW, Nabi melayani cucu-cucu baginda dengan baik sekali. Kemudian ada riwayat menyebut bila mana Nabi bersama-sama dengan cucu-cucu baginda, Nabi akan senantiasa menjadi orang yang membacakan sesuatu untuk protect ataupun melindungi cucu-cucu baginda daripada gangguan-gangguan yang lain. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia kata apa? Kana an-nabiyyu yu'awwidhul Hasan wal Husain yaqulu u'idhukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah wa yaqul hakadha kana Ibrahim yu'awwidhu Ishaq wa Ismail alaihimussalam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu akan memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada cucu-cucu baginda. Kita sebut apa? Kadang-kadang orang Melayu ni mungkin sebut jampi lah. Maknanya minta mendoakan perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap cucu-cucu baginda. Maka yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, u'idzukuma bikalimatillahi tammah
U'idhukuma ni maknanya aku mohon perlindungan untuk kamu berdua dengan kalimatillah tammah. Kalimatillah ini ada yang mengatakan bahawa dia Al-Quran, ada yang mengatakan asma'ullah subhanahu wa ta'ala, ada yang mengatakan dia sifat-sifat Allah. Yang penting apa dia? Kita mohon perlindungan kepada Allah untuk cucu-cucu kita ni dengan kalimah-kalimah Allah. Min kulli syaitanin wa hammah, daripada kejahatan syaitan dan juga hammah dan segala benda-benda yang tidak baik. Wa min kulli ainin lammah, dan daripada mata-mata yang akan senantiasa mampu untuk memberikan kejahatan kepada manusia yang lain. Baik, Nabi mohon perlindungan daripada syaitan. Nabi juga mohon perlindungan daripada hammah. Hammah ni biasanya merujuk kepada binatang-binatang berbisa. Dipanggil hammah. So tengok ada 3 perkara yang Nabi minta perlindungan. Yang pertama dari syaitan, kedua daripada binatang berbisa, dan yang ketiga daripada pandangan-pandangan mata yang boleh jadikan kita ni orang yang ditimpa musibah, atau biasa orang sebut sebagai terkena ain. Ain ni ialah satu bentuk bila mana ada orang terkena musibah dengan pandangan orang lain. Itu juga disebut sebagai penyakit ain. Sebab tu kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, don't show everything to others, keep almost everything to us. Tapi hari ni kita suka show off, tu masalah dia. Semua nak tunjuk kat orang makan kat mana, pergi dekat mana, dapat cucu, dapat gini. Kadang-kadang benda tu bukan dia ada niat jahat pun, tak. Tetapi pandangan-pandangan mata ini kadang-kadang boleh menjadikan kita ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala terkena sesuatu musibah. Sebab itu eloknya bila mana kita tengok akan sesuatu, kita sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah. Ingat kalau kita tengok sesuatu yang amazed, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita sebut masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sekurang-kurangnya jadi satu perlindungan kepada kita dan juga orang lain daripada kejahatan-kejahatan yang akan mungkin Allah Subhanahu wa taala izinkan perkara itu berlaku. Baik. Seterusnya, dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jadi seorang kita kata datuk ataupun ayah yang akan senantiasa mengajar kepada cucu-cucu baginda kumpulan zikir dan juga doa. Kita ni biarlah jadi orang boleh ke sebut orang tua? Jadi orang tua yang bila mana dengan cucu, jangan hanya kita mengajarkan sesuatu yang berbentuk keduniaan semata-mata, tapi ajar juga kepada mereka perkara-perkara yang akan mendekatkan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu riwayat pada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu sendiri. Dia kata apa? Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri. Dia kata, aku ini diajar sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebut akan doa ini dalam solat witir aku. Kita pun tahu dalam solat witir, utamanya witir pada kalau mazhab Syafi'i, witir pada 15 malam terakhir Ramadan, kita akan baca doa qunut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sendiri doa qunut ini kepada cucu baginda. Riwayat doa qunut ni sebagaimana kita baca dalam solat subuh. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait, sampailah tabarakta rabbana wa ta'alait. So dalam keadaan ini tuan-tuan, tengok Nabi mengajar sendiri akan cucu-cucu baginda. Kita ni kadang-kadang suka suruh tapi kita jarang ajar. Beza antara suruh dan ajar. Kadang-kadang setengah-setengah mak ayah ni suruh anak sembahyang cepat, pergi solat. Tapi berapa ramai di antara kita yang ajar dan tunjuk anak kita solat? Kita selalu suruh tapi kita jarang tunjukkan, jarang bacakan. Dalam kes ini Nabi menunjukkan satu kaedah pendidikan. Apa dia? Mengajarkan sendiri. Betul, anak cucu kita kat sekolah belajar macam-macam, kadang-kadang lebih belajar daripada kita lagi kan. Kadang-kadang umur 6 tahun dah hafaz surah Al-Mulk kat sekolah. Tetapi dia bukan suatu lesen untuk kita membiarkan tanggungjawab itu kepada guru semata-mata.
saya seorang guru. Kadang-kadang jadi suatu, bukan kata beban, tidak. Tanggungjawab asas untuk mengajarkan agama kepada anak-anak, tanggungjawab ibu ayah. Nabi SAW sebut kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi aw kama qala. Setiap yang lahir ini, bayi yang lahir, yuladu 'ala al-fitrah, lahir atas fitrah. Apa maksud dia? Lahir atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi kata apa? Fa abawahu yuhawidanihi, tapi mak ayahlah yang akan bentuk, sama ada jadikan anak itu Yahudi, Nasara ataupun Majusi. So tanggungjawab asas itu tanggungjawab kita. Sebab tu jangan biarkan tanggungjawab ini diambil oleh orang-orang lain. Baik. Seterusnya, Nabi sebagai seorang datuk, Nabi kadang-kadang bawa cucunya datang ke masjid. So tak salah bawa budak-budak datang masjid. Taib, disebut oleh Abu Bakrah, dia kata ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar wal Hasan bin Ali ila janbihi wa huwa yaqbilu 'ala an-nasi marratan wa 'alaihi marratan. Kata Abu Bakrah, satu ketika aku pernah nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam atas mimbar. Kita bayangkan mimbar Nabi ni mungkin macam mimbar tuan-tuan lah. Tak tinggi mana, 3 anak tangga je. Cuma mimbar tuan-tuan ni tangga dekat belakang. Kan mimbar Nabi dia tangga dekat depan. So dia kata apa? Wal Hasan bin Ali ala janbihi. Waktu tu Nabi bawa Al Hasan bin Ali dekat sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi atas mimbar. Wa huwa yaqbilu 'ala an-nasi marratan wa 'alaihi ukhra. Budak. So dia pun berlari ke arah jemaah. Betul dia patah balik dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata inna ibni hadza sayyidun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut satu ungkapan. Nabi kata apa? Sesungguhnya cucu aku ini seorang sayyid. Sayyid ni maknanya seorang ketua. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wala'allallahu an yaslaha bihi baina fi'aitaini azimataini minal muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan memperelokkan, akan reconcile dua kumpulan besar umat Islam dengan sebab Al Hasan bin Ali ini. Baik, ada beberapa benda yang kita boleh ambil. Pertama, tidak salah untuk bawa kanak-kanak ke dalam masjid. Itu yang pertama. Kedua, dalam masa yang sama, yang membawa pun kena tengoklah juga keadaan. Kadang-kadang biasalah ada anak kita ni baik dengar kata. Saya biasa jumpa kadang-kadang anak yang dia boleh duduk diam sembahyang. Ada yang nakal sikit, budak. Ada yang hyper. Hyper budak kecil. Saya ni Allah Subhanahu wa taala takdirkan saya ni saya mengajar sekolah rendah. Saya ni antara batch awal keluaran universiti yang mengajar lepasan ijazah tapi mengajar di sekolah rendah. Time tu baru tahu langit tinggi rendah. Mengajar 40 orang murid umur 7 tahun dalam kelas, baru kau tahu langit tinggi rendah. Nak suruh dia diam pun hebat. Tapi mungkin itulah pengalaman yang Allah Taala bagi pada saya kan, boleh mengajar. Saya ni boleh berceramah sekolah rendah boleh. Bulan lepas berceramah dengan 800 murid darjah 1, 2, 3. Bayangkan ceramah kat darjah 1, 2, 3, 800 orang. Nak suruh dia senyap dalam masa sejam. Cabaran. Alhamdulillah mengajar orang tua pun boleh juga. Ini mungkin Allah Ta'ala bagi kelebihan. So dalam keadaan ini kita kena tengoklah kita kata maslahah. Public interest ni pun interest semua orang kena jaga juga. Tengok kalau mungkin kita sukar nak kawal anak kita, mungkin jangan bawa selalu. Tengok keadaan, sebab manusia takkan sama. Cuma dalam kes ini tidak menjadi kesalahan untuk bawa, dan kadang-kadang dengan sebab kita bawa akhirnya dia mencintai masjid. Cuma dalam hadis ni menunjukkan apa dia? Ya cucu Nabi pun dia cucu. Dia seorang budak berlari turun daripada mimbar pergi ke depan, patah balik ke belakang. Maka nama dia pun budak. Tetapi tengok Nabi SAW sebut inna bani hadza sayyidun. Nabi kata cucu aku ni akan jadi seorang ketua. Wala'allallahu an yuslaha bihi baina fi'atain. Nabi kata cucu aku ni akan jadi orang yang mendamaikan dua kelompok besar Muslim. Tuan-tuan, kalau kita belajar sejarah, bila mana berlaku pertikaian di antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan, sehingga berlakunya perang Siffin, perang Jamal, dan membawa kepada kematian Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang mula-mula dilantik sebagai, waktu itu ada dua khalifah.
Ada yang mengangkat Sayyidina Hasan sebagai khalifah, dalam masa yang sama penduduk Syam mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Tapi akhirnya yang mendamaikan, yang rela untuk jadi orang yang beralah, siapa dia? Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali sanggup turun sebagai khalifah, membiarkan Muawiyah bin Abu Sufyan untuk terus di khalifah. Dan pada waktu itu keadaan politik umat Islam sangat-sangat tenang, dan dia membenarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu dua kelompok utama umat Islam yang sampai ke peringkat berlakunya perang saudara, kesemuanya ceasefire. Cuma bila berlakunya lepas itu Sayyidina Muawiyah lantik anak dia Yazid, di kala itu kembali balik berlakunya pergolakan, pertelingkahan sampai menyebabkan Sayyidina Husain bangkit dan sebagainya. Itu sejarah yang biarlah dia menjadi sejarah. Cuma nak disebut dalam soal ini bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menjaga cucunya sampai ke peringkat bawa ke masjid. Dan kata Buraidah dalam satu riwayat, dia kata apa? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika memberikan khutbah, dan Al-Hasan dan juga Al-Husain pada ketika itu datang ke masjid. Yalah, rumah Nabi sebelah masjid, buka pintu je masuk masjid. Maka dia kata apa? Al-Hasan dan juga Al-Husain waktu tu datang masjid pakai pakaian yang berwarna merah. Qamisani ahmarani, mereka pakai qamis. Qamis ni baju sekerat. Yang ni saya pakai ni jubah. Qamis ni macam kita lah, kita pakai kurta tak, itu qamis. Okey, dia kata pakai qamis yang berwarna merah. Maka dalam keadaan ini dan biasalah budak-budak, okey, ya'tharani wa yaqumani, okey, duk kata orang Perak, duk bergomoi depan. Maka dalam keadaan ini tuan-tuan, fa nazala fa akhadhahuma, bila cucu duk bergomoi kat depan ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam turun pada mimbar. Nabi ambil kedua-dua ni, fa akhadhahuma fa sa'ada bihimal mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dukung dua-dua, bawa atas mimbar dua-dua. Nabi pun sebut sadaqallah innama amwalukum wa auladukum fitnah ra'aitu hadzaini falam asbir thumma akhadha fil khutbah. Bila mana Nabi angkat dua-dua cucunya, dukung dua-dua cucu ni atas mimbar, Nabi membaca, Nabi kata apa? Sadaqallah. Kita ni sadaqallah ni habis baca Quran tak? Okay, sadaqallah ni maksudnya benarlah kata-kata Allah. So Nabi sebut sadaqallah, benarlah kata-kata Allah. Pada innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah Ta'ala menyebut dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-15, hanya senya amwalukum, harta-harta kamu ni dan juga anak pinak kamu ni fitnah, ujian. Nabi membenarkan firman Allah, maka Nabi kata ra'aitu hadzaini falam asbir. Nabi kata aku dah nampak dua ni, iaitu dua orang cucunya, dan aku tak boleh nak sabar. Nampak cucu dua orang kat depan duk bergomol main. Biasalah kita manusia kan tak sabar. Boleh je Nabi teruskan khutbah kan, buat ignore je. Tapi Nabi kata falam asbir, aku sendiri tak sabar. So aku turun, aku ambil. Dia kata apa? Thumma akhadha fil khutbah. Kemudian Nabi pun sambung baca khutbah. Tuan-tuan tengok kaedah Nabi, bagaimana Nabi melayani jemaah, dan dalam masa yang sama Nabi juga melayani cucunya serentak. Saya pernah tengok ada seorang kawan saya ni, dia tu imam. Satu hari isteri dia ada kerja dekat luar, kan outstation, nak tak nak anak ketinggal kat dia. Malam tu pula petugas dia imam. Anak pula yang jenis tak reti nak duduk sorang-sorang, so anak dia pun duduk kat depan. Bapak sembahyang, anak duk tengok. Kan saya baik bapak khusyuk, saya risau jemaah belakang tak khusyuk tengok budak tu. Tapi nak sebut ginilah keadaan. Kadang-kadang tuan-tuan kita tengok ada orang yang mungkin kadang-kadang terpaksa bawa, dalam keadaan mungkin isterinya pergi kursus 3-4 hari dan sebagainya, maka tak ada orang nak jaga, pengasuh mungkin hanya waktu siang sahaja. Maka keadaan-keadaan ini kita perlu fahami sama-sama. Di sana adanya tolak ansur yang perlu kita laksanakan. Saya sebut tadi, betul kita datang masjid kalau boleh nak tenang, nak beribadat dengan khusyuk, tak nak gangguan. Tapi tidak semestinya keadaan itu akan senantiasa sedemikian. Ada masa Allah Ta'ala uji juga, datang masjid kan, tiba-tiba dengan budak menangis kat belakang. Sudah
Kan kita pemula, ya Allah Tuhanku. Tuan-tuan, itulah ujian Allah. Ya, dia tak, ya, kita ni kadang-kadang ni macam khusyuk, hakikatnya tak khusyuk pun. Tetapi dia juga mengajar kita erti kekhusyukan yang sebenarnya apa. Kekhusyukan ni bukanlah sampai tak dengar semua perkara langsung. Hak tu orang Kelantan orang Kelantan beritahu kata apa? Tak khabar hak tu. Tak sedar. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun solat, Nabi dengar tangisan kanak-kanak dekat belakang, Nabi sallallahu alaihi wasallam ringkaskan solat. Means Nabi dengar apa yang berlaku. Cuma kita ni kadang-kadang kita beranggapan khusyuk tu means tak dengar apa-apa. Tak, khusyuk tu maknanya memberikan sepenuh tumpuan. Maka kita tengok dalam ayat ini Nabi SAW menyebutkan tentang apa? Inilah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ada masa ni dia akan mencabar kesabaran kita. Sebab Allah Ta'ala awal-awal lagi menyebut harta anak-anak bakal jadi cabaran, bakal jadi ujian. Bukan semua orang boleh tahan. Betul, bukan semua orang boleh tahan dengan karinah kanak-kanak. Sekarang saya jadi pegawai dekat pejabat pendidikan daerah kan. Jadi pegawai jaga prasekolah. Tengok budak-budak kecil lagi lah. Saya ni Allah Ta'ala bagi pengalaman macam-macam lah. Jaga jadi pegawai untuk berikan prasekolah dekat KL ni, saya jaga kan. Tengok budak-budak, tapi alhamdulillah budak-budak boleh masuk pula dengan saya. Bila saya datang lawat sekolah, dia pun kata, "Assalamualaikum pak cik," kan, saya boleh duduk. Tuan-tuan, kenapa kadang-kadang benda-benda macam ni? Sebab mereka ini kalau kita tak santuni sedari awal, siapa yang akan ganti kita nanti dekat sini? Sekurang-kurangnya bila sekali-sekala kita bawa kepada mereka ke masjid dan sebagainya, dalam keadaan ini kemungkinan besar ianya akan terlekat dalam minda mereka dan mereka akan menyayangi masjid suatu ketika tak kala mana kita tak ada. Baik. Dan kata Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, disebut bahawasanya dia biasa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imam salat. Dan dalam keadaan itu cucunya yang bernama Umamah binti Abu Al-As, tadi cucu laki kan, ni cucu perempuan, iaitu anak kepada Sayyidatina Zainab. Sayyidatina Zainab kita pun tahu ada anak bersama-sama Abu Al-As yang nama dia Umamah binti Abu Al-As. Dan dalam keadaan ini tuan-tuan, Nabi dukung Umamah ini atas bahu dia. Nabi tengah pimpin salat, jadi imam salat, Nabi dukung cucu. Kalau imam masih takwa baik, aku rasa mesyuarat tergempar je ke. Mesyuarat tergempar ni apa imam? Tuan-tuan, sebab tu saya sebut ada masa kadang-kadang ada keperluan-keperluan tertentu. Baik, maka disebut bila mana Nabi SAW nak rukuk, Nabi akan letakkan Umamah tadi atas lantai. Kemudian bila mana Nabi nak bangun balik, Nabi akan letak balik di atas bahu Nabi SAW. Baik. Hadis ini sebenarnya jadi suatu panduan untuk ibu-ibu nak solat kat rumah kalau ada anak kecil. Yalah, anak kita ni macam-macam perangai kan. Ada anak kena dodoi dulu baru nak tidur. Betul? Mak saya ni kalau cucu-cucu cicit dia semua nak kena pakai buayan. Orang tua kampung kan, rumah ada alang kan. So sangkut buayan, memang ada buayan. Kadang-kadang 3-4 tangan gitu So tak sama. Ada budak kena tepuk dulu baru boleh tidur. Ada budak tak nak mak dekat. Mak jauh hang, wah. Mak nak semayang tak boleh semayang. Maka tengok Nabi mengajar kita suatu keadaan bagaimana nak menyelesaikan masalah. Jadilah orang yang menyelesaikan masalah, jangan menambah masalah. Kita ni suka jadi orang yang membincangkan masalah tapi jarang memberikan penyelesaian terhadap masalah. Tengok Nabi ada isu. Apa isu dia? Cucu je tak ada orang jaga. Nabi ada tanggungjawab jadi imam. Maka Nabi ajar kita, boleh kita laksanakan keadaan-keadaan ini. Boleh sahaja pegang cucu, pastikan dia bersih daripada najis dan sebagainya. Perbuatan boleh tak ustaz letak bawah, selagi mana perbuatan itu tidak melibatkan anggota yang besar 3 kali berturut-turut, dia tak menjadi satu kesalahan. Boleh saja kita buat. Cuma janganlah jadikan benda tu amalan. Hari-hari dia bawa anak pergi dukung, hak tu dah. Tapi nak menunjukkan keadaan ini, in case this thing happen, boleh tak buat? Boleh buat. Ada exit policy dia.
Tidak nanya tu imam. Kena pula musim cuti di Pavali kan, kawan-kawan pakat balik, dia seorang terpaksa bertugas waktu cuti di Pavali. Kena pula orang rumah tak sihat, anak siapa nak jaga? So sebab tu saya kata, tengok Nabi SAW tunjukkan suatu contoh yang baik, dan bagaimana seorang datuk boleh layan cucu sampai ke peringkat begini. Tuan-tuan ingat senang ke nak semayang, nak dukung budak? Bukan senang. Dukung waktu dia tengah okey tak apa, ni nak semayang, nak dukung. Tapi tengok bagaimana Nabi mengajar kita how delicate antara khusyuk dengan tanggungjawab. Sebab tu ada seorang orang dia salah faham khusyuk. Saya sebut khusyuk sekali lagi. Tuan-tuan, kita solat tutup mata ni makruh ke tak makruh? Makruh solat tutup mata asasnya. Padahal kita rasa tutup mata tu lebih khusyuk. Tak. Hakikatnya solat buka mata itu lebih menepati kehendak syarak. Takkanlah ada lipan dekat depan tu kau nak sujud juga. Khusyuk ustaz. Tu kan khusyuk, tu tak cerdik nama dia. Tengok Nabi layan bagaimana keadaan dia. Dan Nabi SAW dalam satu keadaan disebut Nabi ada masa sampai ke peringkat Nabi SAW tengah solat pun cucu-cucu dipanjat belakang. Disebut oleh Asy-Syaddad sempat kot. Satu hadis yang saya nak ringkaskan. Bila mana Nabi SAW keluar untuk solat Isyak, dia pun lupa sama ada solat Maghrib ataupun Isyak, wa huwa hamilun Hasanan aw Husain. Ketika tu dia bawa cucu dia, sama ada Hasan ataupun Husain. Nabi pun ke depan, Nabi pun letak cucu dekat tepi. Nabi solat. Dia kata thumma kabbara lis-salah fa shalla. Nabi letak tadi kes, Nabi dukung. Ini mungkin budak dah cerdik sikit, Nabi letak dekat tepi. So kata sahabat, fa shalla, so solat macam aja, fasajada baina zahraini salatahu sajdatan atalaha. Tiba-tiba kata sahabat ni, Nabi SAW rukuk, dalam keadaan rukuk dia tu panjang sungguhlah. Kata Syaddad, Nabi sujud, Nabi sujud. Kata Syaddad, farafa'tu ra'si. Sahabat ni dia intai Nabi ni bangun ke tak, risau lah. Sebab Nabi sujud tu lama. Syaddad duk intai, daripada sujud duk intai. Maka dia kata, wa idza sabiyyu ala zahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajidun faraja'tu ila sujudi. Bila Syaddad ni dia intai, dia tengok cucu Nabi atas belakang Nabi waktu Nabi tengah sujud. Maka dia kata okey, Nabi tengah sujud. So dia pun sambung balik sembahyang. Bila mana Nabi SAW selesai salat, sahabat-sahabat kat belakang riuh lah. Tuan-tuan, kita tadi sini buat sembahyang hajat, dah lepas sembahyang Jumaat buat sembahyang hajat. Kalau imam sujud lama tu pun jenuh juga, kita dah menahan kan. Dah kat jenuh nak menahan kan. Tangan dengan dahi seminit tu okey lagi kan. Sudahlah imam ni tak sedar kat belakang ke imam dah tumbang dah. Tuan-tuan, bayangkan kalau itu lamanya. So sahabat-sahabat pun bising. Maka dalam keadaan ini ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, ada berlaku apa-apa ke? Ataupun ada turun wahyu sampai lama sangat? Nabi kata kullu dhalika lam yakun. Dah, Nabi kata tak ada apa-apa yang berlaku, aku sihat, aku tak pening, aku tak apa. Wahyu pun tak turun pada aku. Cuma dia kata apa? Cuma cucu aku seorang ni panjat atas aku. Wa fakarihtu an a'jalahu hatta yaqdi hajatahu. Nabi SAW kata apa? Aku tak nak, tak nak cucu aku ni. Nabi tengah sujud, kalau Nabi bangun, apa jadi pada cucu jatuh? So Nabi kata biarlah dia main kejap. Kalau kita agak-agak macam mana? Awal-awal kunci pintu dah sam, jangan kacau, nenek nak sembahyang, sibuk. Kan? Tak kata tuan saya pun kadang-kadang kan, orang sembahyang jangan kacau, duduk diam. Awal-awal dah bagi amaran, diam budak tu kan, diam kam, balik. Tengok, Nabi mengajarkan sesuatu. Apa dia tuan-tuan? Macam saya sebut awal tadi, bila berhadapan dengan kanak-kanak, kita yang orang tua kena rendahkan tahap kita. Akal mereka pendek, mereka tidak sematang kita, nama pun budak-budak, maka itulah normal budak-budak. Maka dalam keadaan ini Nabi SAW melayani
sampai ke peringkat Nabi memperpanjangkan salat baginda semata-mata nak pastikan cucu baginda dalam keadaan yang baik. So lepas ni kalau imam panjang, tiba-tiba tuan-tuan kena anggap mungkin imam bawa anak gitu, anak duduk kerabat atas dia, kemungkinan. So dalam keadaan ini tuan-tuan, tengok bagaimana Allah Ta'ala campakkan rasa kasih sayang kepada Nabi SAW terhadap cucu-cucu baginda. Kita kena ingat, kita makin tua. Andai kita menyantuni yang muda, satu hari nanti dengan sebab kasih sayang yang kita curahkan, mungkin waktu kita telah pun tak bertenaga, mereka akan menyantuni kita. Saya teringat ada satu pasangan yang duduk belakang rumah saya. Jalan nak ke rumah mereka tu sempit, tak ada kereta boleh lalu, hanya boleh jalan kaki atau motor je. Satu ketika bila mana si nenek ni sakit, tak boleh nak berjalan, tuan-tuan, bila cucu tiri datang, dukung nenek tiri, bawa ke kereta. Saya kata apa? Tengok bila mana orang buat kebaikan waktu hidupnya, orang akan balas balik kehidupannya. Dekat dunia dah Allah Ta'ala tunjuk. Sebab tu jangan kita pernah rasa terbeban dengan pemberian-pemberian Allah. Ingat, anak, cucu, kesemuanya pemberian Allah. Jangan kita hanya memilih waktu tertentu nak bersama mereka, ada waktu-waktu kita reject mereka. Tak. Mereka itu pemberian Allah. Dalam masa yang sama mereka juga merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buat baik, insya-Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi kepada kita kebaikan, sama ada di dunia ataupun di akhirat kelak. Moga-moga apa yang saya kongsi malam ni walaupun sikit, moga dia menjadi suatu kebaikan untuk kita semua, insya-Allah. Dan kita jangan lupalah senantiasa doakan kepada saudara-saudara kita, moga Allah Subhanahu wa ta'ala segera berikan kepada mereka ketenangan kehidupan, dan moga Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan Islam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Allah. Sama. Ini buat ni tak? Nah, budak.